Inilah 3 cabaran kewangan terbesar yang perlu Gen Z hadapi pada masa sekarang ni. Okey, semua ni melambatkan proses membina kekayaan. Tapi Gen Z juga hidup pada era yang paling menarik dalam pelaburan. Tapi kenapa masih susah nak kaya? Gen Z ni kategori belia yang lahir antara tahun 97 hingga 2012. Jadi bagi yang mula bekerja atau tengah cari kerja tu, dalam umur 20 hingga 25 tahun, 3 cabaran kewangan ni adalah yang menjadi penghalang dan buat anda susah nak jadi kaya. Cabaran pertama, inflasi. Kalau tengok harga barang sekarang ni semua meningkat. Kadar inflasi di negara kita meningkat kepada 3.2%. Bukan di negara kita saja, tapi satu dunia merasai tekanan inflasi ni. Cabaran yang saya share ni kan, bukan di negara kita saja, tapi di mana-mana pun cabarannya sama bagi Gen Z. Banyak faktor yang menyebabkan kenaikan kadar inflasi. Antaranya, kes COVID yang tak sudah-sudah. Bila kes COVID berpanjangan, ia mengganggu aktiviti kerja harian manusia. Jadi bila kerja terganggu, ia seterusnya mengganggu rataian bekalan makanan ataupun supply chain. Tapi sebenarnya bukan makanan saja. Semua sektor mengalami gangguan sebab semua pun memerlukan pekerja. Dunia masih belum pulih daripada isu supply chain ni akibat lockdown pada tahun 2020 dan 2021. Baru je nak pulih, perang Rusia dan Ukraine pula berlaku. Perang ni lah yang sebabkan kenaikan harga minyak. Lalu seterusnya beri kesan domino kepada sektor-sektor lain dan melonjakkan lagi kadar inflasi. Kedua, pasaran kerja yang mencabar. Pandemik ni dia ubahkan cara syarikat beroperasi. Syarikat yang cenderung kepada teknologi, kesihatan dan makanan adalah antara yang berdaya tahan dan memerlukan lebih banyak pekerja. Senang cerita, semua sektor yang survive waktu pandemik adalah yang paling banyak memerlukan pekerja. Instead of nak cari kerja based on kelayakan, Gen Z perlu peka cari kerja based on sektor-sektor ni. Ini membawa kepada underemployment dan kerja yang mungkin dibayar dengan gaji minima saja. Ada juga yang cari inisiatif sendiri dan join gig economy. Dikatakan lebih kurang 26% labor force dalam Malaysia telah pun bekerja secara full time sebagai gig worker. Ketiga, student loan. Dengan kadar inflasi, kos sara hidup yang meningkat, peluang pekerjaan yang mencabar, Gen Z perlu menyalurkan kewangan mereka kepada keperluan hidup dan membayar hutang. Bila dah tak ada duit lebih, memang tak boleh nak mula melabur. Betul, memang ada banyak cabaran. But on the bright side, Gen Z hidup dalam satu era yang sangat unik dari segi pelaburan. Era di mana ada saham, ada kripto, ada DeFi, ada NFT. Kalau ikutkan, NFT dengan DeFi ni 3-4 tahun lepas pun tak ada lagi, tak wujud pun. Dibandingkan dengan generasi sebelum Gen Z, pilihan yang ada hanyalah saham, bond, real estate. Masih lagi sangat bergantung kepada bank dan syarikat pelaburan untuk uruskan aset. Tapi tidak bagi Gen Z, kerana mereka hidup dalam zaman revolve around teknologi dan pelaburan pun boleh dibuat dengan sangat mudah. Jadi, apa Gen Z boleh buat sekarang untuk nak mula bina kekayaan mereka? Sebelum tu, jangan lupa tekan subscribe dan klik butang notification supaya anda tak miss out perkongsian akan datang. Ini nasihat saya untuk anda. Pertama, invest dalam ilmu. Kerana sangat banyak resources sama ada percuma ataupun berbayar yang Gen Z boleh akses untuk belajar tentang pengurusan kewangan dan pelaburan. Yang kedua, upgrade kemahiran bekerja. Bila anda mempunyai lebih banyak kemahiran, mudah untuk cari kerja dan dapat negotiate gaji lebih tinggi. Dan bila kita nak melabur, gunalah duit lebihan gaji, bukan duit yang nak gunakan untuk sara hidup. Bukan juga guna duit yang kita nak buat beli makanan. Ingat, guna duit lebihan sahaja. Jadi untuk meningkatkan pendapatan adalah sangat penting. Apa lagi idea yang anda rasa boleh membantu adik-adik Gen Z kita ni? Cuba berikan komen ataupun nasihat di ruangan komen kat bawah tu. Atau kalau anda Gen Z yang menonton video ni, boleh kongsikan struggle anda dan apa anda buat untuk berdepan dengan cabaran kewangan sekarang ni. Mungkin ada yang kata rezeki daripada Allah SWT, tapi kita perlu ingat Allah selalu melihat usaha-usaha hamba-Nya. Seperti dalam firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Takat itu sahaja daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan stay safe guys.